Tun M kini Ketua Perikatan Nasional. Wan Eng Gesa Rakyat Malaysia buat laporan polis pada Hadi. PAS dan Bersatu akan berpisah kerana Tun M. Tun M seru rakyat undi pemimpin Melayu. Kerana cerit beret, bicara 1MDB ditangguhkan. Ahli Parlimen Petaling Jaya Lee Chien Chong secara sinis mengucapkan tahniah kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berhubung kepimpinannya dalam Perikatan Nasional. Tahniah kepada Mahathir kerana beliau telah pun menjadi Ketua Umum kepada Perikatan Nasional. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menandatangani proklamasi orang Melayu bersama Mahathir. Kini Faizal, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu sebagai pemimpin kanan Bersatu pula mendukung kenyataan beliau. Jelas bahawa pengaruh PAS dan Bersatu dilihat semakin merosot sehingga perlu bergantung kepada kekuatan Mahathir. Katanya dalam satu kenyataan, pemimpin PKR itu mengulas tindakan beberapa pemimpin PAS menandatangani proklamasi orang Melayu yang digerakkan Mahathir. Mahathir dan Anwar kini kembali bertelagah berhubung dakwaan isu aset walaupun sama dikemukakan masih belum selesai di mahkamah. Mahathir meminta Anwar mengisytiharkan hartanya ketika berkhidmat sebagai Timbalan Perdana Menteri dari 1993 hingga 1998 dengan mendakwa Anwar adalah antara pemimpin terdahulu yang dituduh kronisma. Gesaan itu dilontarkan selepas Anwar mengulangi gesaannya kepada Mahathir supaya mendedahkan berapa kekayaan kroni ahli keluarga dan keluarganya yang kini menjadi subjek saman fitnah RM150 juta oleh bekas pengerusi Bersatu itu. Terdahulu hari ini Ahmad Faizal memberitahu Star bahawa GTA tidak mungkin dapat bertahan secara bersendirian. Katanya Mahathir mungkin berpengaruh tetapi gabungan itu tidak seperti Perikatan Nasional. Dengan jumlah parti Melayu sekarang adalah lumrah pengundi Melayu menuntut satu kuasa yang menyatukan semua parti Melayu. GTA adalah seperti cawan kecil. Anda tidak boleh menuangkan segala-galanya daripada cawan besar ke cawan kecil. Katanya sebelum meminta GTA menyokong Perikatan Nasional tanpa syarat. Bersatu komited untuk menegakkan hak orang Melayu dan Islam serta untuk semua kaum dan agama di Malaysia. Memandangkan GTA seolah-olah memperjuangkan cita-cita yang sama. Kami mengalu-alukan GTA untuk memberi sokongan kepada kami untuk menyingkirkan mereka yang telah mempermainkan pengundi Melayu pada pilihan raya umum yang lalu, katanya. Lim Guan M bergesa rakyat Malaysia supaya beramai-ramai membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang bagi menamatkan politik pecah belah, pelampau dan perkaumannya. Ini kerana, kata pengerusi DAP itu, jenama politik pemimpin PAS tersebut mengancam perpaduan dan integrasi nasional. Hadi begitu terdesak untuk mengacau, menggugat kestabilan malah memusnahkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sehinggakan dia terus menyasarkan orang bukan Islam dan bukan Melayu secara terbuka. Hadi kini menyalahkan mereka bukan Melayu sebagai kumpulan perompak terbesar dan pemberi dan penerima rasuah. Ini mengarut sedangkan rasuah tidak mengenali bangsa dan adalah masalah negara yang dihadapi semua bangsa. Katanya dalam satu kenyataan, menurut Lim, Hadi telah mendedahkan kegairahan PAS untuk berkuasa tanpa mempedulikan dakwaannya yang menghasut dan tidak berasas. Dia juga menegaskan bahawa kegagalan kerajaan untuk bertindak terhadap Presiden PAS pada masa lalu telah menjadikan lebih berani. Hadi juga tidak malu untuk mengulangi berkali-kali pembohongan bahawa minoriti memenangi pilihan raya umum 2022 dengan peratusan keluar mengundi lebih tinggi berbanding Melayu, sedangkan peratusan Melayu yang keluar mengundi adalah yang tertinggi daripada semua masyarakat, iaitu 79%. Bagaimana orang Islam hilang kuasa sedangkan semua jawatan penting dalam negara dipegang oleh orang Melayu dan orang Islam? Malah dalam kabinet yang mempunyai 28 anggota, hanya ada 9 menteri bukan Islam dan daripada 148 ahli parlimen kerajaan perpaduan, 77 adalah beragama Islam, iaitu lebih berbanding 72 ahli parlimen Islam dalam Perikatan Nasional, tambahnya. Sambil menyifatkan Hadi dan PAS sebagai ancaman yang jelas dan nyata kepada wawasan Malaysia milik semua. Pemimpin DAP itu berkata, provokasi sedemikian tidak boleh diabaikan. Dalam cita-cita Hadi yang buta untuk menyatukan orang Melayu di bawahnya, Hadi telah memaparkan dirinya bersedia untuk mengkhianati dan mengorbankan hak asasi perlembagaan orang bukan Islam dan bukan Melayu. Kegagalan untuk menentang percubaan berbahaya ini untuk mensabotaj, menjejaskan dan menggantikan kerajaan perpaduan yang telah memenangi undi percaya di Parlimen adalah sama dengan tidak menghormati Raja dan Parlimen, tambahnya.
Datuk Dr. Muhammad Puan Azhar Kashim menjangkakan PAS dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu akan berpisah gara-gara bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kenyataan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu merujuk kepada proklamasi Orang Melayu diasaskan Dr. Mahathir yang turut ditandatangani PAS baru-baru ini tanpa kehadiran pemimpin tertinggi bersatu termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin. PAS sign atau tanda tangan proklamasi itu. Beberapa pemimpin bersatu juga sign. Kenapa Muhyiddin dan Hamzah tidak sign? PAS UMNO berpisah kerana Muhyiddin. Kali ini, PAS Bersatu akan berpisah kerana Tun M, katanya menerusi hantaran di Facebook. Pada masa sama, Muhammad Puan menyifatkan tiada beza antara Kongres Maruah Melayu pada 2019 dan Proklamasi Orang Melayu 2023 kerana kedua-duanya ditaja oleh Dr. Mahathir. Malah beliau membidas tindakan Dr. Mahathir yang didakwa tidak melakukan apa-apa untuk orang Melayu ketika berkuasa. Sebaliknya, hanya bertindak ketika tidak berjawatan. Kongres Maruah Melayu diadakan ketika Dr. Mahathir, Perdana Menteri ke-7, masa itu dia berkuasa. Apa dibuat? Banyak aset orang Melayu terjual, termasuk aset tabung haji. Tahun 2023, dia tidak ada kuasa, tetapi taja proklamasi Orang Melayu pula. Masa berkuasa tidak buat apa? Masih tidak berkuasa, nak buat apa? Masalahnya ada yang tidak serik-serik, ujarnya. Untuk rekod, pada 3 Mei lalu, media melaporkan beberapa pemimpin PAS, termasuk Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang, menandatangani proklamasi Orang Melayu yang diterajui Dr. Mahathir. Perkara tersebut didedahkan pembantu bekas Ahli Parlimen Langkawi itu, iaitu Abu Bakar Yahya, melalui hantaran di Facebooknya. Gambar pertemuan mereka turut disertakan dengan antara yang kelihatan bagi menyatakan sokongan adalah Naib Presiden PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar dan Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, selain penolong Setiausaha Agung PAS Pusat, Muhammad Syahir Cik Sulaiman. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad meminta pengundi Melayu untuk mengundi calon Melayu terbaik pada pilihan raya negeri akan datang untuk mendirikan kerajaan yang bebas rasuah dan penjenayah. Ramai orang Melayu sekarang memakai tanja sebagai cara untuk menunjukkan kemelayuan mereka. Sikap berbangga dengan bangsa memang baik. Alangkah baiknya jika selain tanja, orang Melayu juga berbangga dengan mengundi dalam pilihan raya bagi calon Melayu yang terbaik supaya kerajaan yang akan didirikan oleh calon-calon yang menang dapat mendirikan kerajaan yang juga baik, katanya pada kenyataan. Baru-baru ini Mahathir mahu menganjurkan Perhimpunan Proklamasi Orang Melayu tetapi kemudian mendakwa rancangan itu disekat oleh pihak berkuasa selepas 4 kali pembatalan tempahan lokasi penganjurannya. Bagaimanapun Mahathir tidak mendedahkan sebarang bukti mengenai dakwaan wujudnya campur tangan pihak kerajaan berkaitan perkara itu. Seterusnya, bekas Ahli Parlimen Langkawi itu menggerakkan kempen Proklamasi Orang Melayu secara dalam talian. Sekretariat pergerakan itu dilaporkan berkata, kempen dalam talian tersebut bertujuan memberi kesedaran kepada orang Melayu tentang agenda pergerakan itu untuk bangsa dan negara. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan beberapa pemimpin parti itu selanjutnya dilaporkan tampil menyatakan sokongan terhadap proklamasi Orang Melayu. Sementara itu, Mahathir berkata, mengundi selepas menerima sogokan tidak menunjukkan kemelayuan. Tidak mengundi atau mengundi kerana sogokan tidak menunjukkan kemelayuan yang boleh dibanggakan kerana hasilnya ialah pemerintahan oleh perasuah dan penjenayah. Pakailah tanja tetapi undilah dan tentukan kemenangan bagi Melayu yang kuat kemelayuan mereka dan mampu mendirikan kerajaan yang boleh kita bangga dengannya, katanya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menangguhkan pembicaraan rasuah 1MDB Najib Razak yang membabitkan 2.28 bilion ringgit kerana bekas Perdana Menteri itu mengalami cerit-berit. Pembicaraan dijadualkan hari ini dan esok. Pegawai Perubatan Penjara Kajang Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Hosni memberitahu mahkamah bahawa Hospital Kuala Lumpur telah mengeluarkan cuti sakit 2 hari untuk Najib. Hafiz yang dipanggil untuk memberi penjelasan kepada Hakim Pembicaraan Colin Lawrence Siquirah berkata seorang penolong pegawai perubatan di penjara itu memaklumkan bahawa Najib mengalami sakit perut dan cerit-berit. Sekitar jam 7.30 pagi, saya memeriksanya. Saya tanya dia apa masalah dan dia cakap dia sakit perut dan loya serta terpaksa ke tandas untuk buang air besar sebanyak 4 kali. Kemudian saya berinya pil arang dan selepas 10 minit, dia kata keadaannya tak berubah. Saya periksa lebih lanjut dan dapati dia kekurangan air dan ada sedikit demam dengan suhu 37.8 darjah. Tambahnya, Hafiz berkata dia kemudian merujuk Najib supaya ke HKL dan tertuduh dibawa ke hospital itu antara jam 9.30 pagi dan 10 pagi. Menjawab soalan timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib, pegawai perubatan itu berkata Najib kelihatan penat, lesu dan kekurangan air. Najib tidak cergas untuk hadiri perbicaraan kerana perlu diberi drip yang dimasukkan dalam saliran darah dan tidak mampu berdiri sebab duduk terlalu lama, kata Hafiz. Pegawai perubatan itu ketika menjawab soalan pengombela utama Muhammad Syafi'i Abdullah berkata dia perlu merujuk Najib ke HKL supaya tertuduh mendapat akses kepada rawatan lebih rapi daripada pakar di sana. Siquirah kemudian menangguhkan perbicaraan dan mengarahkan prosiding disambung semula pada Khamis.